Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, bersiaran kita hari ni 20 Ogos 2021. Alright, di page khusus mata CCG CIDB bersama saya Nabila, wakil daripada syarikat BND Legacy. Apa khabar semua tuan-puan? Harap semua sihat, okey, dilindungi, okey. Stay safe, okey. Walaupun katanya kontraktor dah mula boleh beroperasi, sebab kita banyak bantu kontraktor untuk daftar di CIDB. Okey, bersiaran dekat page khusus mata. Saya rasa saya buat untuk sharing pada ni tanpa berakhir saya hadir like, komen dan juga share. Kita harap sikit banyak perkongsian untuk petang yang memberikan manfaat kepada tuan-puan. Yang kita nak explain ni tentang proses tambah kod bidang, untuk proses tajuk tambah kod bidang. Alright. So sekejap saya rasa ada sedikit yang okey, kita nak menantilah, kita nak menanti daripada rakan-rakan kontraktor, okey, untuk join kita punya sesi live pada petang ni. Okey, sekejap saya pun nak simak juga dekat sini saya punya laptop ni. Okey, hari ni kita nak share tentang topik tentang bagaimana urusan untuk proses tambah kod bidang, kod bidang ataupun kod pengkhususan. Okey, jadi alright, saya tak nak lengahkan masa. Okey, kita nak share tentang hari ni topik dia agak berat sikit tentang proses tambah kod bidang. Alright, tentang proses tambah kod bidang. Sekejap kita nak edit sikit. Okay, kita nak tentang sharing proses tambah kod bidang. Listen CIDB. Okay, so actually untuk petang ni saya ada sediakan satu slide. Kita akan cuba rungkaikan. Kita cuba memberikan penjelasan yang sedikit sebanyak memberikan pemahaman kepada tuan-puan lah tentang proses tambah kod bidang. Okay, sekejap kita nak share screen. Okey, so untuk sesi pada petang ni adalah saya nak membincangkan tentang proses tambah kod bidang CIDB. Okey, ada setengah panggil kod pengkhususan, ada panggil kod bidang. Okey, so kita nak sharing pasal proses tambah kod bidang CIDB. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, firstly kita nak menjelaskan lah jenis-jenis pengkhususan ataupun jenis-jenis bidang lah, kod bidang dalam lesen CIDB. Actually dia ada 5 kategori, iaitu B iaitu building, CE iaitu civil engineering, M mechanical, E electrical, F itu adalah facility. Okay, alright.
untuk mana-mana kontraktor yang daftar baru lesen CIDB, okey, so tuan-puan akan diberikan 2 ataupun 3 kod bidang asas okey, yang mana kod bidang yang tuan-puan ada, yang wajib ada untuk mereka yang daftar baru lesen, iaitu B04, okey, kerja pembinaan bangunan, CE21 iaitu pembinaan kejuruteraan awam, dan juga M15, okey, tapi M15 ni khusus maksud M15 ni kelengkapan mekanikal pelbagai untuk kontraktor yang mempunyai personal teknikal ataupun erti kata lain dia ada sijil kemahiran ataupun sijil akademik, sama ada diploma ataupun ijazah dalam bidang kejuruteraan ataupun pembinaan. Okey, so siapa-siapa, biasanya untuk kontraktor yang G4 ke atas memang dia akan komplit lah, dapat 3 kod bidang, sebab G4 kan dah wajib ada syarat satu seorang personal teknikal. Okey, so maknanya G1, G2, G3 yang mana untuk perakuan sahaja kan dia tak mewajibkan syarat personal teknikal. So sama ada dia akan dapat B04 dan CE21 sahaja. Okey, setakat ni kalau ada siapa-siapa nak bertanya soalan boleh tanya, nanti saya akan semak dekat ruangan komen. Ini kod bidang asas. Okey, so kita nak bagi tahu juga contoh kod bidang pengkhususan dalam lesen CIDB. Okey, so actually untuk B tu tadi adalah building tau. Dia start daripada B01 hingga B29. Ini hanya contoh saja. Contohnya B07 ni untuk kerja hiasan dalaman. Okey, B13 kerja pemasangan jubin atau tile. Okey, B14 kerja-kerja cat. B24 kerja penyelenggaraan bangunan. Okey, ni contoh Next, contoh untuk kategori CE pula CE tadi adalah Civil Engineering. Dia start daripada CE01 sehinggalah CE43. Okey, ini contoh saja. CE01 untuk kerja-kerja jalan kerja pembinaan jalan dan pavement. CE06 untuk struktur, saliran, pengairan dan kawalan banjir. Lepas tu CE29 kerja pemasangan perancah, CE36 kerja-kerja tanah, CE43 kerja untuk buat perabot jalan. Ini contoh saja Next, okey, ini untuk kategori M tadi, M mechanical. Okey, dia start daripada M01 sehingga M23. Okey, ini antara kod bidang yang agak popular lah M01 untuk kerja-kerja aircon sistem hawa dingin dan pengedaran udara. M02 untuk fire extinguisher sistem pencegahan dan perlindungan kebakaran. M17 sistem peralatan robi. M21 kerja-kerja kimpalan. Ini contoh saja. Alright, next. Okey, untuk kategori E electrical, dia start daripada E01 sehingga E35. Okey, ini contohnya E04 pemasangan volta rendah, E07 sistem telekomunikasi dalaman, E11 kerja arm elektrik, okey, E21 talian atas voltan rendah. Okey, next. Okey, ini kategori baru juga F ni untuk facility tau. Okey, F dia ada 2 saja, F01 dan juga F02. Dan untuk kod F ni kod bidang F01 dan F02 ni applicable untuk grade G4 dan ke atas saja. So G1, G2, G3 memang tak ada. F01 ni untuk fasiliti bangunan dan infrastruktur arm. Okey, fasiliti bangunan lah Untuk F02 ni fasiliti bangunan penjagaan hospital. Okey, ini untuk healthcare lah, healthcare untuk hospital fasiliti untuk hospital F02. Okey, alright, so kita nak ini yang penting ni, yang nak explain sikit tentang proses-proses tambah kod bidang. Apakah proses dia? Okey, so saya nak explain kepada tuan-puan. Okey, setiap proses bagi tambah kod bidang ataupun kod pengkhususan ni, dia ada syarat ataupun keperluan yang telah ditetapkan oleh pihak CIDB. So kita kena meet requirement apa yang CIDB dah tetapkan lah. Okey, yang kedua, antara contoh syarat yang
common lah ataupun keperluan yang biasanya diminta, okey, sama ada perlu ada surat tawaran kerja ataupun perlu ada sijil kecekapan pengurusan, SKP. SKP tu nak dapat dari mana? Okey, actually yang saya pegang ni contoh SKP. Okey, SKP ni dapat melalui hadir tanpa bidang. Cuma news yang tak bagusnya, since daripada tahun lepas memang tak ada PLBK tak ada buat lagi kursus tambah kod bidang ni, sebab kursus ini khusus kompetensi tau, dia ada exam, lepas tu dia tak dibenarkan lah untuk dibuat secara online, sebab kan since tahun lepas kan kita ada COVID kan, kita ada tak boleh kawalan pergerakan PKP semua, so tak dibenarkan untuk berhimpun. So that's why untuk kursus-kursus tambah kod bidang ni masih kita tak ada buat Alright, so yang ini boleh tuan-puan tengoklah kita bagi beberapa contoh lah, contoh-contoh situasi macam mana caranya tuan-puan nak mohon kod bidang. Kita bagi contoh situasi ni untuk kod CE01 iaitu kerja jalan dan pavement. Dia ada dua syarat. Yang pertama perlu ada surat tawaran kerja. Surat tawaran kerja tu maksudnya apa? Surat yang you ada pengalaman lah buat kerja tersebut. So apa dokumen dia? Dokumen yang nak membuktikan you dah pernah buat kerja tersebut, sama ada you perlu ada you punya LOA, surat letter of acceptance ke, you punya letter offer ke, LO ke, ataupun you punya invoice ke, macam tu lah Cuma yang ini kalau kita pakai surat tawaran kerja, kita kena make sure juga, contoh kita as a subcon, kita kena make sure juga pemberi kerja tu means maincon kita tu pun kena declare project. So ada possibility sebenarnya siapa-siapa yang apply pakai surat tawaran kerja, ada possibility untuk permohonan dia decline. So yang kedua, melalui cara SKP yang saya explain tadilah, melalui hadir SKP ni dapat melalui hadir kursus tambah kod bidang. So kita nak bagi contoh ni. Kita nak bagi contoh surat tawaran kerja bagi kerja-kerja jalan. Yang first kali yang saya nak clarify kepada tuan-puan, contohlah kita nak apply untuk kod bidang CE01 kerja jalan. Make sure surat tawaran kerja yang kita nak buat permohonan tu mestilah related dengan kerja-kerja jalan. Jangan pula you bagi LO kerja-kerja membina banglo atau membina sekolah ataupun yang tak related. Yang ini saya bagi contoh, ini surat tawaran kerja bagi cadangan. Tengok kat situ tajuk dia, cadangan kerja pembaikan jalan serta kerja-kerja berkaitan jalan. Ini is related lah kalau dia nak guna LO ni untuk apply kod bidang CE01. Dia tak boleh macam lari jauh tau. Contohlah you kata you punya LO tu cadangan untuk membina sebuah sekolah, tapi you minta kita untuk proses you nak minta kod bidang landscape, contohlah B09, ataupun kerja-kerja mengecat ke, not related dengan tajuk pun tak boleh. Dia kena make sure you punya tajuk tajuk LO tu berkaitan juga dengan kod bidang yang you nak apply. Seterusnya ini yang kedua contoh situasi untuk mohon kod bidang M01. M01 ni adalah kerja-kerja aircon, sistem penyaman udara dan pengedaran udara. Sama juga syarat dia, ada dua option, sama ada perlu ada surat tawaran kerja ataupun melalui sijil kecekapan pengurusan. Kena hadir kursus tambah kod bidang M01 lah. Alright, so ini contoh dia. Ini contoh sijil kecekapan pengurusan. Yang ini dia akan tulis kat sini lah nama peserta, ada nama syarikat,
Dan kat sini dia akan tulis lah, khusus sistem penyaman udara dan pengedaran udara. Dan sebenarnya sijil ni hanya dikeluarkan untuk mereka yang lulus saja. Sebab saya kata tadi, untuk khusus tambah kod bidang dia ada exam. So siapa-siapa yang lulus exam saja yang akan dapat sijil SKP ni. Sebab sijil ni dikeluarkan oleh pihak CIDB. Dia bukan dikeluarkan oleh kami atau PLBK. PLBK sendiri pun tak boleh keluarkan. Dia hanya boleh keluarkan sijil kehadiran saja. Tapi untuk SKP ni, sijil kecekapan pengurusan, endorsed by CIDB. Alright, seterusnya contoh situasi untuk kerja ubah suai. B28 B28 ni actually untuk kerja-kerja ubah suai bangunan. Alright, so apa requirement dia? Ada dua syarat, sama ada surat tawaran kerja ataupun SKP. Ini common tau, sebab tu saya kata antara benda yang banyak lah untuk B, CE, mostly ini dia punya requirement. Surat tawaran kerja ataupun SKP. M dengan E nanti saya explain. Alright, ini contoh contoh sijil kecekapan pengurusan SKP untuk kerja bangunan, bangunan pengubahsuaian. Ini sebenarnya khusus ni BND Legacy ada buat. Yang ini kita sempat buat sebelum COVID hari tu, 13 Januari hingga 17 Januari 2020. Lepas tu memang kita tak ada buat dah khusus-khusus tambah kod bidang. Memang sangat minta maaf kalau ada yang bertanya, memang kita tak ada buat sekarang ni. So seterusnya, next, contoh situasi nak mohon kod E04. Kod E04 ni adalah tentang pemasangan voltan rendah. Saya explain sikit untuk kod bidang E, M dan E, mechanical and electrical. Ada certain requirement dia. Dia tak boleh melalui surat tawaran kerja ataupun melalui khusus tambah kod bidang tau. Ada setengah memerlukan, perlu dapatkan lesen ataupun sijil daripada agensi. Contoh untuk elektrik ni, E04 ni, mereka perlu dapatkan borang Q yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga ST. Untuk Semenanjung dia kena pakai borang Q. Perlu apply dekat ST. Kalau mereka yang di Sarawak, dia pakai borang O, iaitu EIU Sarawak. I tunjukkan Alright, so kita explain sikit ni untuk kod bidang E04 dan kelas yang perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. E04 merupakan kerja-kerja pendawaian am dan penyenggaraan voltan rendah tidak melebihi 1 kW dan pendawaian sistem kawalan dan sistem perlindungan kilat. Kontraktor wajib daftar dengan ST, Suruhanjaya Tenaga, menggunakan borang Q. So dia ikut grade tau. Contohlah Tuan-puan grade G1, ni contoh je So perlu make sure you berdaftar dengan ST tu dekat borang Q, perlu dapatkan kelas D. Contohlah you G7, so maknanya G7 you perlu dapatkan kelas kategori A daripada pihak ST. Ini dia ikut grade Alright, so ini contoh dia. Ini contoh borang Q. Borang Q ni dikeluarkan oleh pihak ST. So ini I punya contoh klien. Ni G1. So kat situ nanti dia akan nampak lah kat sini. Dia bagi tahu di bawah kelas D. Alright. So ini untuk tambah kod bidang E04 pakai borang Q. Next, contoh situasi nak mohon kod bidang E07, iaitu sistem telekomunikasi dalaman. Dia hanya ada satu syarat je. Pemohon perlu ada sijil kecekapan yang dikeluarkan oleh Telekom. Kena ada sijil kecekapan yang dikeluarkan oleh Telekom. Alright, ini contoh dia. Ini kita punya contoh klien lah.
So dia perlu sijil tu dikeluarkan oleh pihak TM, Telekom Malaysia. So you akan dapat tadi kod bidang E07. Okey. Sistem telekomunikasi dalaman. Okey, next. Okey. Ini kita cerita pasal mereka yang ada orang kompeten elektrik. Contohnya you ada sijil, you ada lesen AO, penjaga jentera AO pula. Ni contoh untuk A1. Okey, penjaga jentera A1. Okey, so siapa-siapa yang ada lesen A1 ni, okey, you akan dapat terus direct 7 kod bidang. Okey, E03, E06, E10, E11, E16, E17 dan juga E21. Okey. Ni boleh tengoklah E03 ni sistem automasi bangunan, E06 sistem pencahayaan khas, E10 sistem bekalan kuasa tanpa gangguan, E11 kerja arm elektrik, E16 lampu jalan dan lampu isyarat, E17 kabel bawah tanah volta rendah, E21 talian atas volta rendah. Tapi you kena ada as a penjaga jentera A1. Okey, ni contoh dia. Sama juga, okey, untuk orang kompeten ni, of course, kompeten elektrik ni perlulah cert tu dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga. Okey. So ini I bagi contoh untuk kategori A1. Okey, so dapatlah tadi 7 kod bidang. Dia ada tau, dia banyak tau contoh dia. AO lah, B apalah lagi macam-macam I kena rujuk I punya kat sini. Sebenarnya banyak. Okey. Ni kita bagi contoh untuk A1. Dia banyak lagi, penjaga jentera BO2, BO1, penjaga jentera B4, penjaga jentera H1, penjaga jentera H2, okey, penjaga jentera H3 lah, L1, L2, L3, okey. Semua ni ada dekat I punya ni, dekat I punya kitab ni lah, kitab manual pendaftaran kontraktor. Alright. Habis. Okey. So itu sedikit tentang saya share tadi proses tambah kod bidang. Macam tak ada orang tanya soalan je. Okey, kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, okey, kita boleh tolong lah, kita boleh sharing kalau ada siapa yang nak tanya soalan. Okey, ini kita share je. Kalau rasa macam dah tahu tu, it's okay lah. Kalau you dah tahu macam mana cara dia you nak tambah kod bidang. Sebab I perlu explain. Sebab ramai sangat yang tanya. Okey, sebab musim-musim COVID ni orang tanya tak ada buat ke bidang. Sebab sekarang BNI Legacy hanya buat khusus untuk CCD online. Kita tak ada tawarkan lagi untuk kelas ataupun khusus untuk tambah kod bidang. Macam I explain tadi, untuk khusus tambah kod bidang dia berlangsung 5 hari. Okay, last day tu hari yang kelima tu ada exam. Siapa yang lulus saja yang entitled untuk dapat SKP tu lah, sijil kecekapan pengurusan tu. Okay, saya rasa saya ada soalan ni. Saya baca daripada Encik Mio Amirul bin Aris. Dia tanya macam mana nak dapatkan penjaga jentera A1 tu. Kena ni Encik Mio kena berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Sebab lesen tu lesen yang dikeluarkan A1 tu dikeluarkan oleh pihak ST. Bila you dah ada lesen daripada ST tu, baru boleh apply kod bidang tadi tu. Dia dekat dalam lesen perakuan. Dan saya sebenarnya nak explain juga, mostly yang sibuk duk tanya untuk dapatkan macam-macam kod bidang ni, okay, mostly adalah banyak daripada requirement kontraktor-kontraktor yang nak masuk tender-tender kerajaan. Okay, sebab certain untuk tender dia dah tetapkan. Kontraktor berdaftar CIDB, contoh G3 ke G5 ke, ada sekian-sekian kod bidang. Tapi kalau contoh untuk mereka yang hanya buat kerja-kerja
swasta, okey, dia tak ada tanya-tanya pun kod bidang tu. Okey, sebab I tahu mostly mereka-mereka yang perlu sangat dapatkan kod bidang ni adalah untuk kontraktor yang involve dekat dalam projek-projek kerajaan. Sebab memang pemberi tender dah bagi syarat-syarat sekian. Perlu ada B04 contohlah, perlu ada B24, perlu ada contoh kalau untuk tadi Aircon M01, kerja untuk penyaman udara M01. Okey. So tak ada apa-apa ke pertanyaan? Okey, ni just saya kena bagi tahu sebab ramai sangat yang tanya-tanya kan, sebab siapa-siapa yang nak tambah kod bidang tu dia memang ada requirement, dia bukan macam kita boleh automatic untuk dapat. Okey, sama juga untuk mereka yang daftar baru lesen. Okey, dia memang akan dapat 2 atau 3 kod bidang asas saja. Tapi jangan risau. Contohlah you kerja, I bagi situasi sebagai kontraktor yang buat interior design, contohlah buat CE21 dengan B04 tu kan is a bangunan dan juga untuk kerja-kerja kejuruteraan awam. Actually tak ada masalah pun. Dia bukannya kata contohlah you buat kerja plumbing ke, you tak ada berkaitan dengan kod bidang you tu berkaitan plumbing, is okay. Okay, sebab untuk yang penting mereka yang menjalankan kerja-kerja yang related to construction, related dengan kerja-kerja pembinaan, penting ada ikut Akta 501 saya lupa lah. Ikut Akta tu you kena ada lesen perakuan pendaftaran kontraktor. Okay, so sekejap saya nak share kita punya upcoming khusus kita. Alright, so kita punya upcoming khusus pada 25 ni. Okay, 25 Ogos ni kita akan buat webinar secara Zoom online. Okay, Fundamental of Architectural Element According to QLASIC Specification. Okay, ini kerja-kerja architecture tapi diselitkan termasuk trainer iaitu Encik Azhar bin Rahmat akan menerangkan sekali kerja-kerja binaan architecture ni saja bina ni termasuk according QLASIC specification, sebab our trainer is a certified QLASIC assessor. So siapa yang berminat, kita masih lagi buka pendaftaran sehingga selewatnya hari Selasa nanti. Sebab khusus ni hari Rabu. 25 Ogos ni secara Zoom online RM120 saja. 10 mata CCD. Kalau ada yang berminat boleh contact admin daripada BND Legacy. So saya besarkan sikit. Alright, Fundamental of Architecture. Alright. So apa lagi saya nak inform? So kalau ada siapa-siapa yang nak join, siapa-siapa yang terlibat sebagai pekerja di tapak bina, mereka yang involve dekat kerja-kerja site, untuk mereka yang nak daftar baru kad hijau perlu dulu pergi khusus SICW, khusus induksi keselamatan pekerja di tapak bina. SICW ni kita akan buat secara Zoom online juga 28 Ogos ni. Khusus pada 28 Ogos secara Zoom untuk mereka yang nak daftar baru kad hijau. Kalau ada siapa yang berminat boleh kontak kami sebab yang ini kita akan tutup penyertaan hari 25 hari bulan ni, kita dah tutup dah. Masih lagi dibuka. Ini contoh dia lah kad hijau yang berwajah baru. Siapa-siapa yang nak daftar baru kad hijau kena pergi khusus dulu baru boleh daftar. Submit application dia dekat dalam sistem CIMS ADB. Kita upsell sikit. Alright. So tak ada siapa yang nak bertanya soalan.
Saya pun mungkin petang-petang ni pun dah hujan-hujan dekat KL ni kan. Alright, so it's okay. Sebab yang ini nanti, okay, untuk recording live dekat page khusus Mata CCG Sadimi ni, kita akan upload juga dekat kita punya other social media, dekat kita punya YouTube channel. So sebarang pertanyaan tuan-puan, tak kisahlah, tuan-puan boleh komen juga dekat sini kalau ada yang terlambat untuk tengok kita punya rakaman. Okay, so itu saja sedikit perkongsian tentang proses tambah kod bidang CIDB. Okay, so saya akhiri dengan Assalamualaikum dan selamat petang.